Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pandangan ikram, rampasan kuasa ini sepatutnya tidak patut berlaku lantaran ia akan menampakkan tentera menyebelahi pembangkang, sebab kedua-dua pihak pembangkang dan pemerintah yang sah memiliki penyokong masing-masing. Jadi dari awal lagi sepatutnya tentera tidak boleh memihak kepada mana-mana pihak. Sepatutnya tentera memainkan peranan sebagai orang tengah untuk menertibkan keadaan Mesir yang telah berkembang kepada satu keadaan yang huru-hara, kan? Dan dia sepatutnya membantu Presiden untuk mengatasi keadaan ini dengan penguatkuasaan undang-undang, bukan dengan campur tangan terhadap kuasa Presiden bagi menjatuhkan Presiden, berdepan dengan parti pembangkang yang menentang penerusan pemerintahan Morsi yang hanya baru berlangsung selama setahun. Sebenarnya yang dimaksudkan negara Mesir yang Islamik itu negara teokratik, itu negara yang dipimpin oleh golongan agama, golongan agama. Tapi sebenarnya perkara ini telah ditolak dan dijelaskan oleh Morsi dengan jelas, termasuk juga oleh pertubuhan Ikhwan Muslim Brotherhood, yang menjadi matlamat dari usaha mereka ialah untuk menegakkan sebuah negara sivil yang merujuk kepada yang menjadikan syariat Islam sebagai rujukan. Itu saja yang dimaksudkan, bukan pemerintahan atau negara militeri, atau negara yang dipaksakan kepada rakyat diperintah oleh seorang diktator. Sebuah negara sivil yang diperintah oleh seorang sivil yang berpegang kepada sistem demokrasi yang ditentukan oleh rakyat mesti pilihan raya yang diadakan pada musim-musim tertentu. Sebenarnya Barat pun menyatakan pandangan dia sebahagian daripada pandangannya saja, menyuruh supaya menghormati keputusan pilihan raya, tapi tidak menyebut bahawa langkah yang diambil oleh tentera itu sebagai kualita, kan, yang memungkinkan Kongres Amerika memaksakan pemutusan, misalnya contoh pemutusan bantuan ketenteraan kepada Mesir, Jadi mereka juga bermain dengan kalimah, pada pandangan saya, mereka sebenarnya mendukung tindakan yang dilakukan oleh tentera Mesir untuk menggulingkan Morsi, serta membuka pintu seluruhnya kepada golongan sekular untuk berkuasa semula, sebab mereka ini akan lebih menguntungkan Amerika pada penglihatan Amerika, Adapun sebahagian daripada negara-negara Arab, terutama Negeri Teluk, khususnya Emirat dan Saudi yang sebenarnya ialah golongan di sekeliling pinggang Malik Abdullah, Raja Abdullah, golongan amir-amirnya, mereka ini yang menyokong rampasan kuasa tersebut, kerana mereka takut Arab Spring yang berlangsung di dunia Arab sebelum ini dan masa kini dan masih memanas di Suria akan merebak lagi mereka, dan mereka akan kehilangan kuasa. Itu sebenarnya apa yang berlaku. Kita melihat sepatutnya semua negara Barat menyebelahi rakyat Mesir, mempertahankan keputusan yang telah mereka ambil atau pilihan yang telah mereka ambil, memilih Morsi sebagai presiden untuk tempoh 4 tahun, kan. Tindakan dilakukan oleh tentera sepatutnya dikecam, dan mestilah mereka itu mestilah didorong untuk memulihkan kembali kuasa kepada Morsi. Morsi dan Parti Kebebasan itu, Parti Kebebasan dan Keadilan itu mempunyai kaitan dengan pertubuhan Ikhwan Muslimin, kan, dan Parti Kebebasan dan Keadilan adalah sayap politik pertubuhan tersebut, kan. Tetapi sesudah Morsi dipilih menjadi
menjadi presiden, Morsi mempertegaskan bahawa dia mengambil kedudukan sebagai presiden untuk seluruh Mesir, seluruh penduduk Mesir, dan Ikhwan juga telah memberikan persetiaannya kepada Morsi dengan kedudukannya sebagai presiden Mesir. Jadi cara mereka berhubungan dalam keadaan yang baru ini dengan pemilihan Morsi ialah Morsi sebagai presiden yang dipilih oleh seluruh rakyat Mesir, presiden kepada semua rakyat Mesir, kan? Dan semua perkumpulan Ikhwan Muslimun dia memberikan sokongan kepada Morsi sebagai presiden mereka, macam lain-lain orang Mesir lah, sebagai contoh. Penyingkiran Morsi kita tahu sekarang ni dalam tempoh sehari saja sudah menyaksikan penangkapan beliau, penahanan beliau, begitu juga pimpinan VJP, malah pimpinan Ikhwan sendiri, termasuk presidennya atau mursyid amnya, iaitu Dr. Badi'. Pada pandangan kita ini semua petanda-petanda yang tidak sihat, kan? Yang akan menelanjangkan ataupun menampakkan realiti tindakan tentera tersebut, dan golongan yang menjadi sasaran kepada tindakan mereka untuk memungkinkan mereka dapat menjayakan tindakan mereka tersebut. Tanggapan yang wujud ialah Ikhwan akan mempertahankan hak rakyat Mesir, pilihan rakyat Mesir. Mereka telah memilih Morsi sebagai presiden untuk tempoh 4 tahun, dan mereka bertegas hak rakyat Mesir itu kena dipertahankan oleh semua, dan bukan oleh mereka saja yang cintakan negara Mesir, kan? Walaupun kemungkinan mereka akan berdepan dengan tindakan kekerasan di pihak tentera, kan, atau golongan penentang yang mungkin akan menyebabkan sebahagian daripada mereka syahid, kan? Dan mereka sebagai pendirian mereka telah menyatakan bahawa mereka akan menentang secara berterusan kudeta rampasan kuasa yang dilakukan oleh tentera tersebut, tapi mesti pendekatan aman, itu mesti pendekatan keluar beramai-ramai, berhimpun, berkumpul dalam jumlah yang ramai di seluruh pelosok Mesir untuk menyatakan tentang mereka pada rampasan tersebut, serta menuntut agar Morsi kembali diletakkan di kedudukan sebagai presiden Mesir. Dengan demikian keadaan akan pulih semula. Jadi apakah Morsi dan PJP akan dapat mengembalikan kedudukan atau kekuasaan mereka seperti keadaan sebelum, itu bergantung kepada perkembangan. Apakah mereka mampu bertahan serta berupaya menolak rakyat Mesir seramai-ramainya untuk tempoh yang lama sehingga menentang tindakan rampasan kuasa yang dilakukan oleh tentera, sehingga akhirnya pihak tentera terpaksa tunduk kepada tuntutan rakyat yang sedemikian. Wallahualam. Sebenarnya perkembangan yang sedang berlaku di Mesir ini tidak menguntungkan menguntungkan usaha-usaha kumpulan Islam lah, sama ada di Gaza, sama ada di Suria dan selainnya. Sebab sebenarnya dia membuka ruang yang besar kepada kenaikan bekas-bekas pendukung Presiden Hosni Mubarak yang pada dasarnya menyokong perjanjian damai Israel Mesir, Israel Jordan, iaitu hubungan baik dengan Israel, akur kepada kehendak Barat dan Amerika. Sedangkan pejuang-pejuang dan mujahidin di Suria dan di Gaza, mereka bertekad untuk meneruskan perjuangan dan perjuangan bagi menegakkan kembali negara Palestin, dan di Suria untuk menegakkan hak rakyat Suria, menentukan untung nasib mereka pada masa depan, serta menjatuhkan kerajaan diktator Bashar. Wallahualam.
diucapkan oleh mereka ini sebenarnya ucapan yang tidak tepat serta satu ucapan yang tidak sepatutnya. Dan ini mungkin hasil daripada persepsi yang tidak betul, maklumat yang tidak cukup, dan itu bukan janji juga bukan berasaskan kepada kajian, kan? Ataupun satu surutan yang tepat tentang perkembangan negara Mesir selama Mursi memerintah. Kita berharap tentera akhirnya tunduk kepada kehendak rakyat Mesir yang telah dinyatakan dalam pilihan raya yang telah lalu, memilih Mursi sebagai presiden untuk negara mereka untuk tempoh 4 tahun, kan? Begitu juga bertindak untuk menertibkan situasi di Mesir, melalui pendekatan dialog, kan, serta penguatkuasaan undang-undang dan perlembagaan, ya, bukan merobek situasi yang telah dibangunkan melalui revolusi 22 Januari 2011 yang dilakukan oleh rakyat Mesir, yang menyebabkan keruntuhan rejim Hosni Mubarak. Dengan demikian kita harap Mursi akan mampu menolak Mesir kembali ke arah kemajuan yang diharapkan oleh rakyat Mesir, membawa Mesir keluar dan akhirnya muncul sebagai sebuah di antara negara yang terkuat di Timur Tengah.